Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Hamim, Pengarah Jabatan Kewangan Dewan Bandar Kuala Lumpur. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perbesar Kuala Lumpur kerana menjemput saya dalam bacaan kegemaran saya. Pada hari ini saya ingin memilih satu buku yang dimasukkan adalah Fiqh Al-Awlawiyat, dalam bahasa Melayu adalah Fiqh Keutamaan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Qardawi atau biasanya kita kenali dengan Dr. Yusuf Qardawi. Antara lain buku ni maksud dia adalah keutamaan tugas-tugas kaum muslimin, satu kajian baru dari perspektif Al-Quran dan Sunnah. Dr. Yusuf Al-Qardawi ini ingin memaklumkan kepada kita semua bahawa kita mesti meletakkan sesuatu perkara itu pada kedudukan yang adil, iaitu dalam kehidupan kita ini ada perkara yang utama, ada perkara yang kurang utama, ada perkara yang kita tinggalkan, dia tidak utama langsung. Buku ini memberi satu penerangan yang jelas macam mana kita nak menilaikannya, termasuk pandangan-pandangan daripada ulama-ulama silam, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah dan lain-lain. Sekiranya kita tidak berjaya untuk mengetahui sama ada perkara itu utama atau tak utama, maka amalan kita ini akan menjadi tidak teratur, tidak ada pegangan yang kukuh terhadap sesuatu perbuatan yang kita buat. Kita tidak mempunyai fakta atau kita tidak mempunyai pengetahuan sama ada perkara itu perlu atau tidak perlu. Ada satu hadis Nabi SAW, maksud hadis itu adalah ibadah ini terpecah kepada lebih daripada 70 perkara. Yang paling utama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang paling terkecil adalah membuang duri di jalanan. So, daripada sini Nabi telah menunjukkan bahawa dalam amalan-amalan ini ada tingkatan dia, yang tertinggi dan terendah, dan ada di antara kedua. Dalam buku ini, Dr. Yusuf Qardawi telah meletakkan 3 cara untuk kita menilai sesuatu amalan ataupun sesuatu perbuatan kita. Prinsip-prinsip yang digariskan di dalam buku ini kita boleh gunakan untuk kehidupan kita. Yang pertama dipanggil prinsip Al-Masalih. Al-Masalih dalam bahasa Melayu adalah prinsip kemanfaatan, iaitu apabila kita nak memilih sesuatu perkara itu, yang ini bermanfaat, perkara pertama bermanfaat, kedua bermanfaat, tiga bermanfaat, tetapi kita kena pilih yang manakah yang lebih baik, yang bermanfaat. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah Al-Mafasid. Al-Mafasid ini adalah kemudaratan. Dalam prinsip kemudaratan ini, sekiranya sesuatu perkara itu buruk, ada lagi yang buruk, ada lagi yang buruk. Maknanya kita kena tinggalkan semua yang buruk. Prinsip yang ketiga adalah apabila pertembungan berlaku antara manfaat dan keburukan itu, berlaku pertembungan, maka kita kena pilih yang bermanfaat. Banyak contoh yang diberikan di dalam buku ini. Yang pertama adalah apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah meninggalkan perkara yang haram daripada melakukan perkara yang lebih baik. Ini adalah sekiranya berlaku pertembungan, iaitu dia beri contoh, seseorang itu hendak melakukan amal kebaikan atau melakukan sedekah, tetapi mendapatkan sumber sedekah itu daripada jalan yang haram atau syubhah, daripada riba atau daripada curi, kan. So pada ketika ini meninggalkan perkara riba, curi itu adalah lebih utama daripada melakukan bersedekah. Yang kedua, siapakah yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? So dalam buku ini melakukan bahawa orang kaya yang bersyukur adalah lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Kerana orang kaya yang bersyukur boleh memberi manfaat pada orang lain. Yang ketiga adalah ada satu contoh dimaklumkan di buku ini, iaitu ketika Nabi, waktu zaman Nabi ingin membuat Kaabah seperti zaman
Nabi Ibrahim, iaitu Kaabah yang lebih besar. Tetapi Nabi cakap dengan Aisyah, Nabi cakap, saya memang bercadang nak merobohkan Kaabah ni dan membuat Kaabah yang seperti asal. Tetapi saya tidak boleh buatnya kerana ketika ni umat Islam lemah. Nanti mereka akan menganggap satu perkara yang lain. Jadi Nabi telah meninggalkan satu perkara yang Nabi nak buat, Kaabah yang besar, yang betul, yang sebenar, ukuran sebenar. Tapi Nabi terpaksa meninggalkan kerana ketika itu umat Islam tidak kuat. So itu adalah contoh-contoh yang ada. Tapi sebenarnya contoh ada banyak. Saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk membaca buku ini. So sebelum saya mengakhiri sesi saya ini, saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan bersama keluarga datang ke perusahaan Kuala Lumpur di dataran mereka. Pelbagai kemudahan dan perkhidmatan disediakan untuk orang ramai. Ada buku, ada media cetak, ada media dalam bentuk digital untuk kita sama-sama menggunakannya. Selain daripada perpustakaan utama di dataran mereka, Perpustakaan Kuala Lumpur mempunyai 13 buah perpustakaan cawangan yang turut menyediakan pelbagai kemudahan untuk kita guna bersama-sama. Mari kita ke Perpustakaan Kuala Lumpur dan menggunakan segala kemudahan untuk kebaikan kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.